Jadi ini saya akan bawa ke Kota Belud. Kalaupun mungkin tidak dapat dilakukan dalam masa sebulan ini, kita coba ujung tahun, kalau tidak paling lewat awal tahun depan. Tidak lama lagi, ada 2-3 bulan lagi lah. Ya. Dan dalam hal itu mungkin proses untuk mengenali siapa yang berminat untuk kita kumpulkan, kemudian kita memikirkannya mulai dari sekarang. Dan saya berpendapat peruntukan ahli parlimen saya yang akan datang ini, mungkin kali ini saya mempunyai peruntukan yang lebih besar daripada apa yang berlaku pada tahun ini. Dan saya paham kadang-kadang sebagai ketua wanita, ialah bayangkanlah kalau 23 cawangan saja dari 177 cawangan yang mana yang mendapat. Tetapi kita perlu atur bahawa ada perkara-perkara yang boleh dikongsi bersama. Dan saya kalau boleh untuk peruntukan ahli parlimen yang akan datang, saya minta ketua wanita, saya pasti beliau akan menanglah. Menang apa tadi mungkin dah tahu. Menang apa tadi dah tahu. Bolehlah memberikan kepada saya permohonan awal sedikit supaya wanita UMNO ini diberi keutamaan dalam meluluskan projek-projek yang kita satu perkara lagi yang saya perlu ingatkan kepada pegawai-pegawai saya, saudara Idris dan saudara Asli, ialah kita juga dari masa ke semasa mendapat dana khusus daripada kementerian-kementerian. Dan saya dapati contohnya pertanian, Kementerian Pertanian bagi kita RM100,000 untuk dihagi-hagikan melalui projek-projek kecil-kecilan RM5,000 begitu untuk pertanian, seperti ayam, sayur dan sebagainya. Ada yang ada kaitan dengan pertanian. Begitu juga nanti ada permohonan kementerian bantuan Kementerian Kebajikan sebanyak RM10,000. Saya rasa RM10,000 ini nanti kalau saya dapat daripada Kementerian Kebajikan dan Pembangunan Wanita, saya serahkan kepada UMNO wanita UMNO Kota Belud untuk kita mengagikan kepada wanita-wanita ibu tunggal dan juga yang daif, yang miskin, dan yang bukan janda lah kan, tunggal anak satu, ya, bukan janda lah bagus kan, ibu tunggal. Dan juga beri orang tua, OKU dan sebagainya. RM10,000 itu akan disalurkan secara tunai kepada pusat khidmat ahli parlimen. Dan ingatkan saya saudara Idris, dapat saya dengan RM10,000 kita gunakan platform wanita untuk mengajukan RM10,000. Mana yang termampu untuk dibagikan. Ya. Kalau ada yang bagi lebih RM20,000, saya bagi RM20,000. Apa saja yang orang bagi saya serahkan kepada wanita UMNO untuk menyerahkannya kepada siapa yang layak untuk menerima. Tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya mau cerita sedikit tentang politik. Kita tahu bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat dalam surat kabar dan sebagainya ataupun melihat TV, kita dapati pergolakan politik negara kita sekarang ini agak panas. Tapi ingin saya nyatakan di sini bahawa kedudukan kerajaan, persekutuan dan juga UMNO itu khususnya adalah amat kuat dan tidak akan tergugat sama sekali oleh parti-parti pembangkang ini, percaya. Cuma apa yang berlaku ialah banyak cerita-cerita kosong daripada Parti Keadilan Rakyat, khususnya saudara Anwar Ibrahim yang mengembar-gemburkan kononnya kerajaan persekutuan ini akan tumbang dan sebagainya. Mulanya 16 September sekarang ini dan sebagainya lah. Dan pada saya, kalau dia betul-betul ada nama-nama ahli-ahli parlimen yang mau melompat masuk ke dalam Parti Keadilan Rakyat, kalau saya dialah hari ini juga spesifik. Maknanya dia tidak mempunyai lagu, maka itu dia suka bermain dengan pemikiran. Orang-orang yang mempunyai dia kuat, dan kalau dia kuat, ada di parlimen yang iman dia tidak begitu kuat ini untuk masuk ke dalam Parti Keadilan. Tetapi percayalah, kita sudah cuba untuk
perbilang kaum ini. Ini pertama kali saya bercerita ini. Mungkin saya akan berucap dengan kepada tapi inilah pertama kali. Saya sebenarnya secara pribadi merasakan bahawa parti perbilang kaum ini tidak boleh bertahan lama dalam Islam. Ada sebab. Coba kita lihat dulu parti percaya. Apabila semua kaum bernaung di dalam satu parti, pada awalnya parti percaya begitu kuat sekali, tapi ujung-ujung oleh kerana terlalu ramai pemimpin yang memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing, maka ada percakaran di antara pemimpin. Dan apabila ada masalah di antara pemimpin percaya pada waktu itu, kerana mereka berada dalam satu parti, ada yang parti itu menjadi lemah dan kalah percaya dalam tahun 1984. Sebab semua pemimpin berbilang kaum itu berada dalam satu parti. Tetapi konsep Barisan Nasional berbeza sedikit. UMNO khususnya untuk orang Islam Melayu, khususnya mungkin ada juga kawan-kawan yang lain dari Islam. PBS secara khususnya walaupun parti berbilang kaum, tetapi untuk orang-orang yang ada khusus. MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India dan seterusnya. Jadi mereka ini parti-parti ini bergabung untuk membentuk parti Barisan Nasional. Maknanya Barisan Nasional tidak ada ahli biasa. Yang ada dalam Barisan Nasional adalah ahli-ahli parti. PBS, UMNO, MCA, MIC, Gerakan dan sebagainya. Tetapi kalau ada pun permintaan-permintaan perkauman, contohnya di antara UMNO, MCA, MIC bercakaran sedikit, parti itu tidak akan tergugat. UMNO tidak akan tergugat, MCA, MIC tidak tergugat. Kalaupun ada goyang-goyang sikit, cuma Barisan Nasional. Tetapi pada asasnya parti-parti tersebut yang boleh dikatakan perkauman ini mewakili kaum, UMNO dengan orang Melayu Islamnya, PBS dengan Jabatan Mulut, LDP dengan sebenarnya, MCA. Ini semua masih lagi kuat berpegang kepada kepentingan masing-masing. Jadi parti-parti ini lagi kuat, yang mungkin kalau ada pun goyang-goyang sedikit barisan, tetapi parti kuat. Berbeza dengan parti yang lain dalam pembangunan. PKR contohnya. Bagaimana Anwar Ibrahim boleh mengimbangi kehendak dan permintaan orang Melayu Islam berbanding dengan orang India dan orang Cina yang berada dalam satu parti. Sekarang okeylah. Tetapi apabila mereka memegang kuasa nanti, katakanlah ada orang Cina mau bercakap minta dan itu dan ini, Anwar bilang tidak boleh. Ada orang India minta ini, kerana semuanya maukan sesuatu, maka parti keadilan itu akan bertambah bermasalah. The moment they got power, apabila mereka mendapat kuasa nanti, mereka akan mempunyai masalah.